Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, selamat kita bertemu. Semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Okey, topik pada malam ini ialah gangguan irama jantung. Ia macam cerita lagu, macam buat muzik pula kan. Tapi sebenarnya dia bahasanya senang je. Arrhythmia. Arrhythmia datangnya asal daripada perkataan rhythm. A maksudnya tak. Okey, jadi arrhythmia, tak ada rhythm. Pertama-tama kali anda tengok saya macam ni, siapa dalam ruang ni tak tahu nak ambil you punya own heart rate. Itu yang kena belajar dulu malam ni. Okey, senang je kita belajar. Okey, buat tangan macam tu. Okey, baik, dah buat tangan macam tu, belah kiri kalau boleh. Okey, so kalau boleh tengah-tengah V shape ni turun ke dalam. Betul-betul ada macam lekuk kat dalam tu. Okey, so you ambil dua jari macam ni, you letak kat situ. Boleh tak? Macam tu. Saya ulang lagi sekali. V shape ni turun betul-betul. Parallel tu, line tu letak kat sini. Okey, nak buat 3 jari pun boleh. Nak buat 2 jari pun boleh. Kalau boleh buka jam lah. Okey. Macam tu. Right. Macam tu. Okey. Ini tapak tangan. Okey. Nak buat kanan pun boleh. Nak buat kiri pun boleh. 1. Okey, bilang dalam masa 1 minit. Okey, buat apa? Lepas tu kat sini lagi 1. Cepat. Betul-betul bawah telinga ni turun ke bawah. Tolak ke depan sikit, lepas tu ada macam lekuk sikit dalam tu. Dia dalam tu anda boleh rasa, jangan buat dua-dua belah. Nanti pitam pula kan, jangan tekan dua-dua belah. Sebelah aja. Okey? Belajarlah kalau boleh tengok kat YouTube macam mana nak ambil heart rate. Sebenarnya kalau you antara 60 ke 100, saya ulang lagi sekali, 60 ke 100. Kalau you bawah pada tu pun kena dengar lecture ni, atas pada tu lagi kena dengar. Okey, sebab apa? Ada isu-isu yang boleh saya bantu insya-Allah. So yang penting ialah kalau you dalam keadaan rehat, patutnya yang normal range antara 60 hingga 100. Sebenarnya Tuhan dah bagi kat kita sejak dalam perut ibu lagi. Masa kita jadi janin dahulu, umur 3 bulan, lebih kurang 120 hari, debut Tuhan dah bagi. Itu magic yang Tuhan dah bagi daripada asal lagi kita dah ada. Okey, degupan jantung, dan sampai hari ni tak berhenti-henti. Berapa juta kali dah degupan jantung kita setiap tahun tu, bila dia bagi kita macam sedar hari ni, barulah kita rasa macam syukur sangat sebab degupan jantung kita tu masih lagi ongoing, non-stop, sama ada you tengah alive, maksudnya tengah aktif, ataupun you tengah rehat, ataupun you tengah tidur pun. Dia you bayangkan kesian jantung tu kalau tak jaga betul-betul. So number one, kita jangan keluar daripada julat 60 ke 100. Boleh tak? Okey, apa jadi kalau jantung yang berdentum, saya dah cerita. Hari ni kalau dia terlalu cepat ataupun dia lebih pada 100, selalunya yang kita risau. Ataupun kalau dia bawah pada 50, bawah pada 40, memang nak kena pakai bateri lah kan, betul tak? So kenapa benda ni berlaku? Sebab di dalam jantung kita ada yang dipanggil sinoatrial node. Dia ada generator, tempat asal keluarnya energi tu, electrical energy tu, impulse tu daripada atrium. Kita kan ada 4 bilik, 2 atrium, 2 ventricle. Atrium yang atas tu, belah kanan tu, dia ada satu signal yang Tuhan letak dia punya asalnya kat situ, jadi dia tembak daripada situ. Jadi kardiologis semua pun kena tengok kalau ada apa-apa masalah dia punya flow of electrical impulses kat situ. Kalau huru-hara, kalau ada short circuit dan sebagainya, itu yang jadi masalah ni. Dan kenapa berlakunya short circuit? Tak betul rhythm tu, kadang-kadang tinggi, selalunya bermasalah orang yang tinggi ni, dan ada juga bila berumur ataupun ada masalah lain, dia akan turun bawah pada 60. Okey, baik, saya cerita. Ini adalah gejala-gejala yang you kena check kalau jantung you dah mula lebih daripada atau kurang daripada yang saya cerita tadi. Iaitu kalau you dah rasa berdebar. Iyalah, kalau you berdebar disebabkan oleh stres, atau berdebar sebabkan you terkejut, berdebar sebab you takut apa-apa, ataupun nak pergi exam, itu saya faham lah kan, nak tunggu anak pertama berdebar-debar tu, kita faham, betul tak? Itu berdebar yang normal. Tapi berdebar sewaktu rehat ni, yang tu yang mustahak. Istirahat je berdebar, ataupun rasa pening-pening, setengah orang rasa macam nak pitam, ada setengah orang tu sakit dada, macam bukanlah heart attack, tetapi macam sakit dada tu, macam sesak nafas, rasa macam pusing je kepala dia tu, berlega-lega. Lepas tu dia anxious, dia rasa macam resah dan gelisah. Dan pulse rate dia kadang-kadang boleh rasa macam degupan jantung tu macam laju sangat, macam racing pula, ataupun dia rasa macam sekejap rendah,
Selalunya rendah dia tak rasa sangat. Cuma nak pitam-pitam. Dan boleh pitam pun. Dan kalau salah hari bulan, dia boleh bawa kepada stroke. Dan lepas pada stroke, boleh faham tak? Boleh bawa maut. Jadi bukanlah cerita yang saya buat macam irama, rhythm lagu-lagu semua ni bukan main-main tau. Jadi kalau boleh, kalau you dah ada simptom atau gejala macam ni, first thing you jumpa doktor dulu. Sebab apa? Kita tak nak main dengan jantung ni. Sebab kadang-kadang bukan ada masalah apa pun, tapi Tuhan saja nak uji you betul-betul. Dia datang dengan palpitation ataupun tachycardia. Tachycardia ni maksudnya laju sangat you punya heart rate. Baik. So, saya bagi terminologi ni, kalau you pernah dengar nanti, bila-bila pun, bila doktor kata tachycardia, maksudnya laju. Kalau bradycardia, maksudnya slow sangat. Dua-dua ni tak boleh. Okay? So, kenapa benda ni berlaku? Okay? Nombor satu, tidak lain tidak bukan ialah, siapa tahu, perkataan yang paling saya suka dan selalu saya tegaskan dan saya yakinkan ini adalah salah satu punca utama penyakit, iaitu start dengan S. Cepat. Semua tahu. Perkataannya ialah stress. Betul tak? Okey. So, stres ni amat mustahak you kendalikan, sebab kalau itu tak dibetulkan dahulu, tak pasal-pasal nanti doktor bagi ubat, ataupun you tahu kan doktor kadang-kadang kalau masalah besar sangat, dia ada orang panggil ablation. Ablation tu maksudnya, of course doktor kena check dulu sebelum dia buat ablation. Ablation ni maksudnya dia macam bakar sikit saluran yang over sangat. Dia macam potong, cut off you punya supply supaya tidak over. Faham tak? Satu, stres. Nombor dua, tidur. Okey, saya cerita yang senang-senang dulu. You kalau lama sangat hutang tidur, sleep death, you can also have heart palpitation atau heart arrhythmia. Arrhythmia means gangguan dia punya rhythm tu tak berapa betul dan selalunya cepatlah. Lagi satu, pernah saya cerita dulu low potassium. So, balik pada cerita potassium, dia bukan saja berdentum dengar, tapi dia boleh laju pun. Kalau low potassium, makanan-makanan yang apa yang perlu you makan, sekejap lagi saya cerita. Tetapi yang penting, orang yang ada thyroid problem, tahu hyperthyroid. Hyper maksudnya tinggi. Aktiviti thyroid ni yang macam rama-rama ke belakang atau ni kulit kita ni, ataupun di depan halkum orang lelaki ni kan, orang perempuan pun ada kat situ macam rama-rama. So kalau thyroid hormon kita terlalu aktif pun boleh bukan saja sampai getah tangan, sampai mata nak terbeliak dan sebagainya, ataupun berpeluh, panas, badan jadi kurus dan sebagainya itu disebabkan oleh thyroid kita hormon terlalu tinggi, jadi jantung kita pun kena kerja kuat. Okey, so dia pun menyebabkan masalah arrhythmia ataupun tachycardia, laju sangat. Okey, seterusnya you kalau masalah saya cerita seperti orang yang suka acidic badannya, terlalu kuat dengan keto diet, awal-awal tu memang kena jaga betul-betul. Okey, lepas tu diabetik, orang yang diabetes, orang yang makan terlalu banyak bahan-bahan yang asid, boleh saya suruh apple cider semua, tapi saya kata apa dulu, jangan terlalu lebih benda-benda yang acidic food. Okey, B1, thiamine, saya dah ingat sekarang, thiamine tak cukup. Lepas tu ada juga orang bukan hyper tapi dia hypo pula, maksudnya dia punya sepatutnya tinggi kan, tadi hyper, sekarang dia opposite. Orang biasa-biasa hormonnya normal, tapi kalau tinggi sangat pun dia cepat jantung berdegup, tapi kalau rendah sangat dia jadi slow. Jadi jantung you jadi laih lah, tahu laih tak? Lambat dan lembab, dia nak boom, patum boom. Itu bahaya. Okey. Lepas tu saya kata apa tadi, orang yang tak jaga gula lah makanan dia dan selalu tinggi insulin dalam badan dia atau tinggi gula pun bahaya. Ataupun mereka yang tadi tinggi asid, kalau rendah asid pun tak boleh. Sebab tu body kita ni dia agak kompleks tau. Dia perlukan stability yang tak boleh over, tak boleh under. Sama juga tadi acidic, kalau you alkaline pula sangat body pun tak bagus. Sebab tu orang yang duk beli air minuman sampai 9.5 pH, 10.5, mengada-ngada kadang-kadang buat datang kat cerita kat kita tu, oh, your water is not alkaline enough. Hey, kalau you ambil too alkaline, memang lama-lama pun bahaya. Sebab apa? Dia nanti tak cukup potasium satu, tak cukup hidroklorik, hidrochloride, maksudnya HCl, hydrochloric acid semua tu kan. Dan selalunya orang yang alkaline ni, dia selalunya kortisolnya meningkat, menyebabkan dia jadi alkaline. Low potassium, low sodium. Jadi orang yang langsung tak ada garam dalam badan dia pun bermasalah. Satu, krem.
Nombor dua, masalah jantung. Jantung pun perlukan garam. Siapa kata tak perlu? Cuma garam yang berbentuk banyak mineral seperti garam bukit, ya, garam laut. Bukan garam yang dah bersih yang you beli kat kedai-kedai mamak tu tak boleh. Okey. Bukan kedai mamak je lah, kat supermarket mana-mana pun. Maksud saya bila kita beli kat kedai-kedai runcit, tu maksud saya. Lepas tu hypocalcemia, low in calcium. Vitamin D akan kurang kalau kalsium pun kurang. Jadi you jaga baik-baik. D daripada matahari boleh dapat dah. Tapi boleh suplemen lagi D3K2 yang saya keluarkan tu. Tapi yang penting orang tak cukup kalsium. Dulu saya keluarkan kalsium, tapi kalsium ni dangerous sikit. Kalau you tak reti makan dia ataupun over ke under ke, very dangerous. So saya tak berani main dengan kalsium ni. Doktor boleh prescribe, kita boleh prescribe. Tapi kalau sekat-sekat nak beli kalsium tablet semua tu agak-agak bahaya. Kalau terlalu over atau tak cukup memanglah masalah kan. So selalunya orang over kalsium. It can be also very dangerous. Kena cukup je. Tapi kalau sekejap lagi saya cerita tentang sayur-sayuran, apa yang perlu makan semua tu, dia dah cover. Lagi satu, sama ada low calcium ataupun hyper. Calcium very important for heartbeat. Jantung kita stable. Okay, kalau low over, dia laju. Kalau under, dia slow. Okay. Hypomagnesium. Kalau low magnesium pun bermasalah juga. Okey, maksudnya mineral-mineral yang kuat-kuat seperti sodium, potasium, kalsium and magnesium. Selalu yang saya kata empat-empat, inilah dia. Sodium, potasium, kalsium, magnesium. Jadi kalau you nak beli suplemen pun pastikan empat ni ada, wajib. Okey. Dan last kali siapa yang pergi potong perut, dia pergi gastric bypass. Sebab apa? Dia terlalu obes, dia lahap, makan tak boleh kontrol semua. Okey, doktor dah try macam-macam, you tak improve juga. Ambil RX Lite saya pun tak jalan juga. Potong perut bagi jadi kecil, jadi makanan tu tak boleh masuk banyak. Maksudnya you bypass, adalah cara. So ini menyebabkan you kurang mineral-mineral tertentu, boleh menyebabkan you jadi arrhythmia. Maksudnya ada degupan jantung yang terganggu, rhythm dia. Seterusnya ialah malabsorption. Kalau you ada masalah pencernaan. Cukup dulu. Saya nak bagi tadi makanan, you kena hafal ni. Tapi kalau you lupa apa pun, satu perkataan je, iaitu vegetable. Bila dengar vegetable, mestilah hijau, betul tak? Jadi tak adalah you nak pening kepala. Tapi sejak kebelakangan ni, saya lebih recommend kepada rainbow pun. Maksudnya vegetable atau buah-buahan yang berwarna-warni. Sebab tak mungkin Tuhan jadikan cuma bayam saja the best. Takkan kailan tak boleh, takkan kangkung tak boleh, takkan ulam raja tak boleh, kan? Takkan daun kelor tak boleh, kan? So banyak yang Tuhan bagi ni ada dia punya complementary. Jadi lagi hijau lagi baguslah, kan? So you jangan lupa kepada sayur-sayuran yang hijau dan buah-buahan yang berwarna-warni. Cukup. Dia boleh cover you punya potassium, magnesium, kebanyakan daripada mineral tadi. Termasuk pula nanti saya cerita itu beetroots dengan beet top dia, sayur beet tu kan. Lepas tu avocado, saya kata makanan-makanan seperti pisang, kan you pernah dengar kan, potassium tinggi orange, Brussels sprout, brokoli, mushroom, sweet potato. Jangan lupa kepada ubi-ubi kampung ni, ubi-ubi keledek ni. Nak jaga jantung juga, sebelum nak jumpa doktor kan, kita kena jaga makanan kat rumah, sebab doktor tak sempat nak cerita apa nak makan kat rumah. So saya minta you tolong belajar ambil Brazil nut, lepas tu ambil apricot, tak apricot, ni buah apricot pun boleh, kiwi, lepas tu buah tin, almond, kacang-kacang yang semua boleh kecuali kacang tanah. Tapi kalau you boleh ambil tomato, tak ada gout semua, bagus. Ni buah kelapa, air dia, isi dia, semua boleh makan. Okay, minyak pun kalau nak pakai minyak kelapa, okay, no problem. Kurma, ada lagi celery yang terkenal untuk jaga jantung ni, dan satu lagi dark chocolate. Apa-apa pun, sebab tu bila saya buat RX Lite tu, saya wajibkan masuk daun kelor, apa panggil, moringa, yes, moringa, daun pegaga, rainbow punya vegetable extract. Lepas tu saya masukkan dark chocolate. Lepas tu bubur ni lagi, lemak dia pakai santan, serbuk santan lagi. Lepas tu pakai stevia. Yang penting ialah you kena make sure jantung you
Sodium you boleh dapat daripada sea salt, saya dah kata tadi, daripada gunung punya garam. Belajar bernafas yang saya ajar 777 tu, orang yang selalu boleh tenteramkan jiwa dia kalau solat tak khusyuk, lepas tu dia khusyuk balik. Selalunya kalau tak ada masalah masalah elektrik supply dalam jantung tu, you tak perlu buat apa-apa, dia akan tenteram balik kan. Jadi yang penting, sebab itulah Allah kata mengingati Allah sahaja boleh menenangkan jiwa. Betul lah tu, sebab kadang-kadang kita lupa connection kita dengan supply electricity awal-awal dulu masa kita 3 bulan dalam perut ibu kita. So you make sure, okay, ada kaitan dengan frekuensi Quran pagi-pagi semua tu, solat, cukup cantik. Memang orang kalau dah macam tu dah settle, tak payah jumpa siapa-siapa lagi dah. Okay, insyaAllah. Electrolyte kena betulkan. Electrolyte maksudnya you punya ni lah, apa tu, mineral dan vitamin, trace mineral, suplemen semua you cukup. Kalau ikut DND diet by right, semuanya dah beres lah insyaAllah, kecuali B12, sebab kita tak galakkan you makan banyak daging, so you ambil suplemen B12. Okay, baik. Satu lagi, ambil apple cider vinegar untuk mereka yang tak cukup asid. Selalunya jantung kita akan lebih stable. Betaine hydrochloride saya banyak kali cerita, maksudnya you acidify sikit. Lepas tu banyak bawa berjalan. Kita ni, body kita ni tak payah nak pergi lari penat-penat pun tak apa, tapi berjalan antara exercise yang digalakkan untuk orang yang ada arrhythmia. Berjalan kaki ataupun exercise yang lembut. Cycle kat rumah, kalau masa COVID ni tak boleh keluar MCO, you walking on the spot, jalan keliling katil you ke apa-apa, buat je lah, asalkan berjalan atau bergerak. Very important for the heart. Lepas tu, siapa yang banyak pakai handphone, saya banyak dosa ni kalau cerita pakai banyak handphone, banyak iPad dan sebagainya. Sebab apa? Saya terdedah juga. Jadi kita tahu sangat, kalau boleh jangan terlalu duduk lebih pada 2 kali 3 kali sehari untuk melayan you punya WhatsApp. Sebab WhatsApp ni bila you dah buka, betul tak, mesti kurang-kurangnya sejam kadang-kadang, betul tak? So saya buat keputusan, 1 jam pertama bangun pagi, I will not touch handphone at all, iPad, never. Okay. Lepas tu, kalau nak touch, pagi sekali, petang sekali, malam sekali. Dari segi nak layan. Okay. Kalau ada kerja macam saya buat dengan anda sekarang, terpaksa lah. Saya nak cuba cari teknik mana lagi yang tak perlu pakai electromagnetic frequency. Makanya, kalau you dah macam ni, tak payahlah nak bluetooth lagi, nak tidur pakai handphone semua lagi, nak pergi berjalan pun nak pakai tu yang ada electromagnetic frequency semua, faham tak? Jangan, tak perlu you pergi cari pasal. Itu maksud saya. Sebab apa? EMF mengganggu rhythm jantung kita. Baik. Lepas tu kurangkan gula, saya dah cerita, kurangkan susu, kurangkan daging, dah faham. Puasa, very good, intermittent fasting, ataupun bagi kita Isnin Khamis tu buat je lah macam kebiasaan kita, jadi cantik betul. Okay? Dan last sekali, kalau you tak cukup B1 semua, boleh ambil daripada nutritional yeast. Okay? Ada tulis nutritional yeast, warna kuning-kuning macam emping tu, you makan, sedap dia. Okey, tabur kat atas sayur you atau tabur kat dalam you punya nasi pun tak apa. Okey, last kali, the latest news is, kalau betul-betul you check you punya kalsium tak cukup, you kena suplemen. Ini doktor kena tolong bagi bantuan pada you. Tak boleh you reka-reka, banyak nak masuk kalsium ni. Ramai orang buat mistake. Okay? Kalsium is very good, but it's also very dangerous. So jangan main. Okay? Tapi kalau saya kata dah ikut diet saya, dengan sayur, dengan tu semua, kalsium dah cukup. Tak payah nak ambil susu, nak perah sana perah sini. Pasal apa? Susu zaman sekarang. Kalau susu zaman dulu, maksudnya binatang-binatang dulu tak ada injection, tak ada antibiotik, tak ada hormon kan. Fahamlah tu. So kalsium boleh doktor bantu, dan selalunya doktor akan bagi macam-macam lagi lah. Ubat-ubat dia daripada beta blocker, calcium channel blocker, ada digitalis, ada satu lagi yang you sendiri boleh. Yang ni dibenarkan you beli kat farmasi. Kalau jantung you rasa macam you lemah, you macam tak bersemangat, you letih selalu kan, orang-orang macam ni tak cukup oksigen sebenarnya. You ambil kopi D-ribose, D for Denmark, hyphen R-I-B-O-S-E. You pergi farmasi minta D-ribose. Yang ni gula natural yang memang body kita keluarkan sendiri untuk bagi ATP, bagi energi. Tapi boleh beli, sekarang ada jual D-ribose untuk meningkatkan energi.
pendek cerita macam Red Bull lah, tapi Red Bull kan dangerous, dia banyak kafein. Di Ribose ni boleh dibenarkan untuk mereka yang bermasalah, tak cukup tenaga, letih dan ada masalah jantung dia tak betul, dia punya rhythm dia. Okey, last kali ialah siapa yang, of course you tak minum alkohol kan, please stop it, ataupun stimulan. Saya buat kopi, Gayo Coffee itu very nice, very good, tasty. Tapi kalau lebih pada 6 cawan sehari, tu dah melegian. Kalau you dah gian kopi lebih pada 6, is considered addicted. So that's not good for your heart. Anything 4 and below is also good for your body and control. In fact, it is stabilizing your heart. At the same time, kalau you ambil sikit-sikit, kalau you dah biasa, tetapi dia lebih baik sebab ada kaitan dengan liver punya function. So, coffee yang pure, no sugar, nothing, betul-betul the quality punya coffee is very good. Okay, that's why I produce Gayo Coffee tu. Baik, jangan lupa kepada, kalau terlalu, tadi saya suruh ambil coklat, tapi kalau you terambil coklat yang bawah pada 75% punya dark coklat, bawah pada, maksudnya gula lebih, dangerous. Okay, sikit lagi, kalau you exercise, kalau you over exercise pun, it can be dangerous for your heart. So sebab tu orang kalau terlalu gila exercise ni, dulu saya sports doctor, saya tahulah. Rupa-rupanya they can be very, sebab tu kadang-kadang setengah orang dapat macam-macam berlaku kat atas court badminton lah, tengah main bola dah, boleh pitam, ada yang meninggal pun. Dan anda diharapkan dapat bermanfaat. Secara summary-nya, jantung, kalau dia punya heartbeat dah luar daripada berapa? 60 hingga 100 tadi. Nombor satu, you jumpa doktor dulu. Doktor ada cara untuk buat stress test, untuk buat treadmill kan. Dia ada untuk stage 1, stage 2, stage 3, sampai stage berapa you boleh tahan jantung you. Dia ada ECG, kena buat semua tu. Dia ada special scan, dia ada special 24 hours punya monitor nak tengok jantung you masa mana dia berdebar, ataupun kalau teruk sangat dia letak you sampai seminggu 2 minggu pun dia boleh, dia ada special perakam dia, faham tak? Zaman moden ni jangan risau, dia boleh pakai online pun. So dia tahulah sebab apa, masa jumpa doktor kadang-kadang you punya jantung stable, betul tak? Tapi dia berlaku mungkin masa tak pasal-pasal, masa you seorang-seorang ke dan sebagainya, kan dangerous tu. Yang penting bukan masa you berdebar tu you risau apa-apa. Kadang-kadang boleh sampai kena stroke dan sebagainya. Dan stroke pun bukan dangerous kalau you betul-betul dah ada orang masa support you betul-betul, boleh dibetulkan secara cepat. Tetapi takut jatuh masa stroke tu. You tengah panjat ke, you tengah betulkan lampu ke, tengah ni kat dapur ke, buat benda-benda yang dangerous ke, sekali you kena stroke. Itu tengah bawa kereta ke. Sebab itulah tachycardia atau arrhythmia ni you must betulkan. Ya, kalau perlu kita pakai bateri, kita pakai bateri. Sebab itu dah terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi, tak boleh buat apa-apa sangat, doktor akan ada cara yang moden pun boleh buat. Dan dia boleh cure. Jadi malam ni untungnya ada harapan untuk kita betulkan setiap penyakit tu ada ubatnya. Okey. Kalau dah habis, sempat tak kalau saya minta tolong you tekan share, sebab saya rasa ramai yang perlukan bantuan ilmu ni supaya dia tahu apa nak buat. Okay? Jaga makanan, semua tu saya dah cerita. Make sure you tekan share. Kalau boleh tag kepada kawan you, betul tak? Saya baru dengar berkaitan tag ni, saya bukan pandai sangat. So boleh tak you tag dengan kawan you, 3-4 orang ke, supaya Alhamdulillah anda dah banyak bantu saya. Tapi saya rasa masih ramai lagi yang perlukan bantuan. Tidak ada lain niat saya, kalau boleh dapat ilmu ni yang boleh memanfaatkan you dapat tenteramkan jiwa you. Maksudnya, ada jawapan. Kalau tak ada jawapan, Tuhan tak janjilah macam tu kan. Okey, cukup dulu. Terima kasih bagi mereka yang dah order arak siang. Ramai dah order. Saya rasa akan habis dalam masa 3-4 hari ni, akan habis. First stock, bila habis tu saya perlukan at least 3 minggu untuk next stock to come in. Kita dah order sebab kita tahu dah dekat nak habis ni. So mungkin 3 minggu lah, ujung bulan depan baru dapat next one. Saya order lebih sikit lah. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. You bagi feedback balik lah, sama ada jeragat you ataupun muka you lebih lembut, lebih licin ataupun macam mana. Okay, bagi saya Alhamdulillah. Okey, terima kasih siapa yang dah join saya pada malam ini. Tolong sampaikan pesan dengan doa yang terindah, terbaik mungkin. Semoga semua anda sihat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,